لساني يفقه قولي اللهم جعلنا من المعزون في التعبير وجعلهم من المعزون في السماء اللهم اجعل قلوبنا نقية تقية صافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا وزدنا فهما وأكلا وأدبا اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين الأمين. Buka kitab sudah semua dah. Buka mata, buka hati, buka telinga weh. Nak belakang dak gini. Ya insya-Allah buka dah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idzan in zakarta hayataka bi anni a'ishu ba'da nafasin tsanin aw sa'atin saniyatin aw yaumin tsanin bil hukmi wal qat'i fa anta amilun. Tu kata musannifnya. Fa izan maka sabik pada ketika itu, izan tu kita katakan zarah. Dalil yang katakan fa izan ay fahina id arafta ma qalahu haula'il a'lamu fil amali. Tu kita. Fa izan maka sabiklah pada ketika itu, ada modal syarah tu. Id arafta pada ketika dan masa, arafta mengenali engkau dan mengetahui engkau. Maqalahu barang yang berkata, yakni perkataan yang berkata akan diakan haula'il a'lam, oleh mereka yang alim, mereka yang pandai. Apabila mu kenal, mu tahu dah perkataan ulama yang berkata daripada orang-orang yang pandai berkata fil amali, pada masalah panjangkan angin-angin. Dah. Apabila mu tu tahu dah lagu tu i'lam annaka, dalil lagi. Hendak ketahui engkau akan bahasa engkau tu. In zakarta, jika engkau menyebut. Jadi engkau duk menyebut-nyebut, duk mengingat-ingat. Engkau ingat. Engkau duk sebut, engkau duk ingat. Hayataka, engkau duk ingat kepada kehidupan engkau. Ingat tak esok ni aku hidup lagi, lusa aku hidup lagi. Duk ingat lagu tu lah. Deh. Ingat akan kehidupan, ingat takluk pada zakarta. Ingat bi anni, dengan bahawasa aku ni seorang hamba ni, aisyu, aku lagi akan hidup. Hidup tu bila? Ba'da nafasin sanin, selepas daripada nafas yang kedua, selepas pada nyawa yang kedua. Ni nyawa pertama lala ni, pas lagi kita nak pukul 9.30 ke, ataupun daripada pukul 9.10 minit, nafas yang kedua aku hidup lagi. Au sa'atin saniyah, ataupun pada jam yang kedua. Lah ni duk jam pukul 9, pukul 10 tadi aku hidup lagi. Au yaumin tsanin, ataupun pada hari kedua. Hari ni aku hidup, esok aku hidup lagi. Soalan tu itu. Dia kata lagu tu bi anni aisyu ba'da nafasin sanin au sa'atin saniyah bil hukmi. Yang menyebut kata dengan hukum. Yakni dengan dia menetap tak esok kau hidup, ataupun lepas tadi pukul 10 tadi kau hidup, ataupun lusa kau hidup, ataupun jam pukul 10 tadi kau hidup, dengan menghukum, dengan menetap, wal qat'i, dengan putusi. Kau hidup tadi ni jam kedua ni, ataupun nafas kedua 9.30 tadi, ataupun pukul 10. Ayo yakinlah tu weh. Ya buat putusan lagu tu. Lagu mana? Fa anta, maka bermula engkau yang yakin macam tu. Ya buat putusan kata kau hidup lagi selepas pada nafas nyawa yang kedua, ataupun jam yang kedua, ataupun hari kedua. Apabila engkau yakin lagu tu, amilun, engkau tu dikatakan seorang yang panjangkan angin-angin. Apabila engkau tu seorang panjang angin-angin, kata musannif lagi, wadzalika, dan bermula dimakan itu, dimakan mana dalil? Ai sudurul amali bil hukmi wal qat'i, timunyo panjang angin-angin dengan hukum menetapnya engkau tu akan sabit lepas daripada nyawa yang kedua, setelah lagi pukul 9.30, ataupun jam kedua pukul 10 lagi, ataupun esok engkau yakin kata engkau tu sabit, engkau tu ada, engkau akan hidup lagi. Deh. Lagu anak musannif kata lagu tu, minka, ada daripada engkau itu maksiyatun. Di dalam ilmu tasawuf kata orang ni maksiat dah, deraka kepada Allah.
Sebab itulah ilmu tasawuf ni ilmu yang nak memberi apa? Nak membersihkan seorang, nak membersih hati seorang, nak membersih kehidupan seorang, kena ambil ilmu nak tasawuf tak di tengah. Sebab tu kalau misalnya dia ada ilmu fiqh, dia tak ada ilmu tasawuf, maka fiqh dia tak jadi warang. Kalau dia ada usul dia tak akan jadi kebenaran. Kan mana kata wahi berujah, wahi nak bahas dengan orang, nak mujadalah dengan orang. Sebab tu mula tak payah suruh kita faham macam kata mengajikan masalah usuluddin, yakni mengaji nak tahu kata dalam peta dunia ni, sini Malaysia, di sini Petaning, di sini Thailand, di sini apa Chiang di sini Chiang Rai, sini Bangkok, sini ni apa, sini Turki, sini gapo Rusia, sini kita ngaji dalam peta tu. Tu ngaji usul. Bandingnya tak yasu. Tu dia kata usul. Kita ngaji usul ni nak tahu sifat-sifat kamalat Allah. Agak apa sifat kamalat yang pasti bagi Allah bersifat wujud idai baka. Duk bila so. Ni kita tahu tetangnya bilangnya sifat-sifat kesempurnaan. Tapi cara mendalami kita nak berasa zuk dengan Allah, berasa sedap dengan Allah, berasa halawah dengan iman. Lagi pula munajat kita sedap dengan Tuhan. Allah, la ilaha illallah. Lesmaya kita ada rusia, lesmaya kita ada rezeki, lesmaya kita ada segala-gala. Tika temu kena ngaji tak sah. Kalau Yesus kata mu ngaji tasawuf ni apa? Ya ning tasawuf ini untuk mu nak ngaji dalam peta mu tahu dah nari tu duduk situ, Malaysia duduk sini, Thailand duduk sini, Turki duduk sini, Suria duduk sini, Saudi sini. Mu tahu dah. Tapi mu nak ngajikan tasawuf, mu nak ngaji dalam peta tu. Kata di Bombing Sia ni, Thailand di ataupun di Petani ni, di mana tiada menyok, di mana tiada biji, sini ada gapo tanah. Tu dia panggil ngaji tasawuf. Kita ngaji usul semata kita nak ngajar wujud kidai baka. Apabila Allah Taala istighna, lazim bagi Allah gapo dia? Ialah wujud kidai baka. Tapi dalam wujud Allah hakiki tu asal lagu dalam hati kita. Tu ngaji tasawuf. Nak ngaji pada hakikat, sebab tu dia panggil ngaji tasawuf, ngaji hakikat. Sebab kita ni ada empat. Yang pertama syariah, yang kedua tarekat, yang tiga hakikat, yang keempat makrifah. Bagi orang kita kalau duduk pada syariah, dia tak sapa tu ngaji-ngaji tenai tak sapa dah. Supaya fok ngaji fiqh saja, ngaji usul tak ngaji tasawuf. Orang ni tak akan sapa jalan kepada Allah. Dia tak akan sapa tu. Tu sebab kita syariah, ngaji fiqh, ngaji usul, ngaji fiqh, ngaji usul. Lepas pada tu cari tarekat, cari tok guru warok-warok untuk kita ambil satu amalan, duk beramal. Lepas tu dia naik kepada hakikat, dia berasa munajat je, berasa manis weh, berasa sedap dengan Allah sedia dua rasa tak puas weh. Ni dia panggil naik pada hakikat. Apabila naik pada hakikat, dia siapa kena kepada Allah, hakul yakin, hakul makrifah, yakni sebenar-benar dia kenakan Allah. Sebab tu syariah dia tak boleh duduk syariah saya, kena naik je. Kau ni semua kita semua ni kita kena cari guru warok-warok. Dan kita jadi orang tua sikit-sikit, kita kena cari tu guru warok-warok hak jadi nak pimpin kita le amalan kita. Jangan duk ikut dia lah. Hak tu duk jadi ising, hak tu duk jadi metawak tak tahu tergena lah. Sebab tu satu-satu amalan bukan kata kita kena buat amal tu, buat doa tu. Tak. Amalan kita tetap hari tu gopo amalan. Kalau selawat pas subuh, selawat pas subuh. Kalau wa may yattaqillah. Kalau laqad ja'akum. Kalau selawat tawali, selawat tawali. Kalau yasin pun yasin. We tetap mana so. Tu amalan ni doa tu baca doa. Esok tak doa lain buat lusa. Ya tak ada nak berkat. Kita nak contohkanlah supaya for kita ngaji. Hele pun nak duk pon nak di setahun tak ada siapa sebulan dah. Apa nak lain pula. Setahun 2 tahun tak ada siapa. Ponok lain pula. Hece pun nak hece. Orang panggil, dia pergi tani kayu, bobo akar nak tumbuh tanah, nak masuk tanah, nak megang tanah. Heret tengok lain pula. Bo akar nak pegang tanah, ya akik tanah. Kabar-kabar faham apa dengan gitu Sebab tu orang beralih pondok, orang ni tak berkat le ilmu. Orang beralih pondok, orang ni tak leh ilmu. Supaya juga orang halih ilmu amalan. Dengan sini mata wa maytakilah jadi. Faham wa maytakilah. Esok mata laqad ja'akum li jalan tai. Faham laqad ja'akum pula. Tak ada berkat, tak ada bergerak. Orang panggil kecap dah tak ada bergerak. Dia tak ada bergerak. Orang panggil tak hasil amalan itu. Kata lagi. Idh huwa hukmun 'alal ghaibi. Kerana apa boleh kata engkau maksiat, engkau deraka kepada Allah. Idh huwa, kerana ia seorang daripada engkau itu. Iz huwa kana al-hukmu wal qat'u dalal. Ialah dia menetap, kata dia hidup lagi pada nafas yang kedua ataupun je yang kedua ataupun hari kedua. Dia kata hukum dengan menetap dengan putus lagu tu hukmun 'alal ghaibi. Ialah dia menghukum dan dia menetap, dia buat putusan di atas menara. Pas menara tak boleh buat putusan supaya tak isak kita nak jumpa dengan gapo kita tahu tak? Tak tahu. Tahu tak?
Kata bagi Isak ni kita nak boleh molek ke? Nak boleh tak molek? Kata Isak kita tubik gina yo bakar nak belaga tu di pepak kita tahu tak? Kita tubik Isak, tubik molek bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tubik mana? Cah tubik gi. Siapa ni akak? Kita tak ada seka. Kita pun tak tahu. Kita tak ada khoyar, tak ada tergambar kata kita pergi cabai pak ni bakar kata demo itu pom kita. Tahu tak? Ini orang panggil benar Lepas tu apabila kata Isak menghidau, masa kedua menghidau, nyawa dua menghidau, saah dua menghidau, makna menghukum di atas menara sebab tu menjadi maksiatun, menjadi deraka kepada Allah sebab menghukum di atas menara Menara la ya'lamu illahu. Tidak mengetahui menara malikan ia Allah seorang. Supaya kita tahu tak kata orang Tino kita sikit lagi nak jangok ke udah. Siapa yang boleh hoyak? Lah ni kita tak bining lagi. Lepas tu kita nak bini sikit lagi ni kita tahu tak? Kata orang Tino kita dok kenih budak ni. Misalnya kita kata tak uak dok kenih. Kenih pia. Kenih kita tak kenih korokiah tepi rumah. Dok hantar barang, dok sungying wi mari. Tiba-tiba rakiah tak uak kenih gini nikah ngau yang elek. Kita tahu mana tahu tak? Sebab benar kita nak buat pukul tak leh, nak buat putusan tak leh buat ni. Kadang benar kita rasa cerak, mok ya apa kena kita apa kena ke dia, mok pok ya apa kena kita dah nak bakal jadi tok tua. Tapi kabar-kabar rakiah gini nikah dengan orang lain. Kita nak kata kan? Sebab benar nota. Pas supaya kita mati, kita tahu tak? Kata Isak kita nak mati, tak tahu. Kabar-kabar dia pun tahu, tak di duk kecek kawai kedai kopi. Kabar-kabar dia kata belaga kereta di Nasta mati. Dia tahu. Sebab tu kita nak kata Isak kita hidup, lusa kita hidup, masa kedua nyawa kita hidup. Ini kita hukum di atas menara. Ini orang panggil jadi maksiatun. Pada ilmu tasawuf panggil maksiat. Sebab tu perlu for itawi kena tahu atik. Fa in qayyatahu, maka jika mengkait engkau, jika mensakut oleh engkau, mengkait engkau, mensakut engkau, akan dia akan al-amala. Cita engkau Isak. Kawan hidup dak Isak ni, dia mau tanya mu hidup dak Isak? Dia kait ngapa? Fa in qayyatahu, maka jika mengkaitlah engkau akan dia akan al-amala. Isak hidup tak? Lusa hidup tak? Tolak hidup tak? Tapi kait bil masyiati, dengan masalah dengan lafaz masyiah. Insya-Allah Isak kawan, insya-Allah Tuhan hidup, kalau Tuhan hidup. Lusa insya-Allah kalau Tuhan hidup. Kalau Tuhan kami itu kawan boleh bergerak. Tu. Dia kat dengan kata insya-Allah ataupun wal ilmi minallah. Dia mau kata Isak mu hidup dak? Lusa mu hidup dak? Mu nyawa dak lusa ataupun tolak? Insya-Allah ataupun dah dengan ilmu Allah, hak itulah Tuhan tahu. Kawan kata nak. Dia mau kata mu hidup dak lusa ni? Minggu depan hidup dak? Ya tak kawan tak boleh tahu. Malaikatnya Allah Taala lah yang tahu. La ya'lamuhu illallah. Nah, ya kait dengan ilmu Allah. Kawan tak tahu. Malaikat Allah lah tak kawan hidup gedak Isak lusa sebab kawan nak hukum tak boleh benda tu benda gaib. Kalau yang kait dengan masyiah, yakni bi masyiatillah ataupun wal ilmi minallah, fakulta, maka engkau pun berkata jawab in qayyata. Jadi ada orang tanya kita, "Hai, Isak mu hidup tak? Setagi mu hidup tak?" Insya-Allah. Mu hidup tak setahun lagi pukul 10 lagi. Ini ilmu Allah Taala yang tahu. Kawan tak tahu weh. Kalau yang kata lagu tu fakulta, maka engkau berkata nah, aisyu, aku selagi hidup, lagi setahun lagi, je yang kedua ataupun nafas yang kedua, nyawa yang kedua ataupun hari kedua ni. Insya-Allah aku hidup selagi aku hidup jika kanak ingat Allah. Kalau ia kait dengan insya-Allah au in alimallah, dia kata mu hidup dak pada nyawa kedua. Jika Tuhan tu mengetahui kata hidup, hiduplah aku ni. Kalau Tuhan kata Tuhan tahu kata aku ni akan berpanjang lagi umur sampai lusa, maka aku berjanjinya Allah Taala yang tahu. Aku kata Tuhan tak, aku tak tahu. Minggu depan mu hidup tak? Ini Allah Taala yang mengetahuinya. Ataupun insya-Allah kalau Tuhan nak hidup, berhidup. Deh. Makna benda ni benda apa boleh kait dengan insya-Allah ataupun in alimallah. Jika mengetahui Allah an aisha, bahawa hiduplah oleh aku. Kalau Tuhan tu tahu kata aku hidup, hiduplah. Kalau Tuhan nak hidup. Sebab tu kita kena duduk dengan insya-Allah baru kita berjaya. Dia kata mu wisalah demo tu tiada insya-Allah. Gini masalah wisalah. Kalau demo ni kita gemoh ya. Pak kita biasa duduk ponok sain kali demo tai. Mungkin salah aku tu tiada kesalah aku domi bumai tik. Tapi salah aku doktor tik. Biasa sain dah. Tapi dia tak ada sebut tak assalamualaikum. Hak ni tak wajib kita royak salah. Misalnya kita jumpa sang kita luar, lepas tu dia mungkin salah ke hari kota baru tiada. Assalamualaikum kita salah pada hari dah syarif.
Kalau demo sebut lapar Assalamualaikum, maka wajib kita kena royak. Kalau kita tak royak, kita berdosa. Tapi demo royak tak kesalahan dia tik, tapi tak ada royak tak Assalamualaikum. Tika tu harus kita nak royak pun tak apa, tu si royak pun tak ada apa. Ingat molek tu kalau gawi salah tu. Kena pikul. Demo tak Assalamualaikum kesalahan syarih tik. Misalnya syarih Assalamualaikum syarih, mungkin salah kau tahu tik, demo salah. Kita kena pikul salah tu. Kalau kita tak royak, tak lucu dosa, tak lucu daripada tanggungjawab kita. Apabila kita tak royak, selama tu kita berdosa. No, ya. Wah, hey. Noh, maknang ke salah kamu. Maknang mana? Itulah maknang duk jalan tu. Dia kata saya rapik kamu masa dulu. Cuma jutik gi mari. Royak salah. Deh. Kena kait dengan insya-Allah ataupun assalamualaikum dah. Habis kata. Kama dia apabila angka kait kata angka hidup masa yang kedua, nafas yang kedua, yang kedua, hari kedua ni dengan kata bil masyiah, yakni masyiatillah ataupun al ilmi minallah, dengan kata aisyu insyaallah ataupun in alimallah. Kata an aisha, jika Tuhan tu tahu kata aku hidup, hiduplah. Faqad kharajta, maka nascaya keluarlah engkau. Terbitlah engkau. Engkau tu terbit dan keluar dan terlepas an hukmil amali, engkau akan terbit daripada hukum panyakan angin-angin. Jadi apabila engkau kata, hey, esok mu hidup tak? Insya-Allah aku hidup. Kalau Tuhan tu kanak, dia mau kata lusa mu hidup tak? In alimallah, jika Tuhan tu tahu kata an Aisyah, aku hidup, maka aku hidup. Maka apabila seorang kait dengan al-masyiah ataupun kait dengan al-ilmi minallah, orang dia keluar daripada panjangkan angin-angin. Dia tak jadi panjang angin-angin. Lepas tu dia lepas daripada maksiat dan deraka kepada Allah. Wa wusifta, dan disifati akan dikau. Apabila engkau kata insya-Allah, disifati bitarkil amali, dengan engkau meninggalkan panjang angin-angin. Apabila engkau kata lagu tu, mana engkau tu seorang disifati kata orang yang tinggal, orang yang terlucu, orang yang terlepas daripada panjangkan angin-angin. Habis kat tu. Ingat molek. Dia mau tanya hidup dak elok esok? Insya-Allah. Dia mau kata mu hidup dak insya-Allah tak awak esok? Insya-Allah. Pada mau kata mu hidup dak minggu depan tak awak? In alima an Aisyah. Jika Tuhan tu tahu kata aku hidup, maka hiduplah aku. Boleh makan lah aku. Boleh pergi situ lah aku. Kalau Tuhan tu tahu lagu tu. Kita orang ngaji dah kena ambil pakar. Ambil pakar dah. Dia mau tanya apa? InsyaAllah. Kalau kita kait dengan insyaAllah, kita tak termasuk daripada orang yang panjangkan angin-angin. Wa kadzalika, dan seperti dimainkan itu. Dimainkan mana dalam ai mislul maksiyati. Seumpama engkau tu deraka ke Tuhan dengan sebab engkau hukum di atas menara engkau hidup dan menyawa setagi masa kedua ataupun yang kedua. Seumpama maksiat lagi mana? In aratta hayataka, jika engkau tu menganaki hayataka akan kehidupan engkau. Engkau kait, engkau kandak kehidupan engkau, tengok yang neraka. Lil waqti tsani, bagi waktu yang kedua. Dia kata dia mau tahu, mu hidup tak pada waktu yang kedua? Lah ni hidup pukul 9. Waktu yang kedua yang berhampir tak lagi pukul 10. Mu hidup tak? Ya tak kawal hidup. Tapi tak ada kait dengan insya-Allah. Ya tak ada kata in alima an Aisyah. Ya tak ada kata lagu tu. Kama dia kalau seorang dia kanak hidup pada dia pada waktu yang kedua, nafas yang kedua ataupun saat yang kedua, qatan putus ia. Dia kata kawal hidup tagi masa kedua pukul 10 tagi ataupun nafas yang kedua tagi qatan ai jazman, di atas jalan putusi, di atas jalan jazak. Lagu mana engkau tu? Fa anta amilun, ni berdosa ni. Maka bermula engkau itu daripada seorang yang panjangkan angin-angin. Makna engkau jatuh dalam maksiat dengan Allah Ta'ala. Ni ngaji tak asal lagu ni. Nak warok nak ngaji ni. Koko ngaji. Lepas tu kena pakai wa amal dah. Apa kita kena sifat-sifat masing-masing. Jadi juru. Juru bukan duk demo, duk kita. Lepas tu kena pakai baik hati lah. Hati ni kena pakai baik. Dia tak juru dah, adik-adik kena berjuru lah. Dia apabila juru Tuhan saya. Apabila Tuhan saya, manusia pun saya. Dia tak juru, tak boleh kelipar bagi orang karut. Orang tak boleh kelipar bagi pondok demo. Orang tak kena. Sebab tu kita kena pisah. Kita tahu tak juru dah, kita kena pisah jadi juru. Tuhan tu saya, Rasul saya. Orang tu mengikuti saya sendiri. Tak ada kena kecek dia Tuhan saya. Tuhan capok lah hati orang ramai-ramai. Rasa kasih weh ke budak ni. Sebab dia juru. Tu sebab tu fok kita dah tak juru mari rumah. Lah ni mai duk pondok dah ngaji tasawuf, kena sifat sifat kita, kena sifat diri kita sikit demi sikit. Kita niat takku nak sifat diri, nak baiki diri. Amin insya-Allah dah. Amin. Pakak-pakak baiki diri masing-masing weh.
Tu dia wa in qayyatta iradataka bi syartis salah kharajta an hukmil amali wa wusifta bi qisaril amali. Wa in qayyatta, dan jika engkau mengkai, yakni engkau saat itu mensakuti iradataka akan kanaki engkau sakut dengan apa? Bi syartis salah, dengan syarat ialah nak membaikkan. Kita kanaki untuk apa? Syarat nak membaikkan. Misalnya dia mau kata wa in qayyatta iradataka, jika engkau mengkat kanaki engkau hidup pai engkau ni bi syartis salah, dengan syarat engkau nak membaik. Nak baik, nak pada molek. Dia mata kanaki engkau gawa, yakni kawan nak ke molek. Kalau kawan hidup je, kawan dak wika molek. Misalnya saat ni kita ngaji dah, pagi nak ngaji lagi. Pagi kawan nak baca Quran lagi. Pagi kawan nak ngapa? Jadi kanaki nak wika baik, kau baik weh. Lagu ni kalau seorang tu kanaki dengan syarat nak baik, kharajta, nascaya keluar engkau an hukmil amali, tubik juga daripada hukum panjangan. Dia mata menghidup masa kedua tanggi nak baik kita sebab kalau Tuhan taruh mau kawan setagi, kawan nak rajin baca lebih pada setagi pada Allah ni. Lepas tu kalau Tuhan hidup mu esok, kawan nak ngaji kuat pada sedia, kawan nak tambah sunat-sunat, kawan nak baca Quran Islam jadi dua lah. Kamu dikait ke nak dia dan kehidupannya dengan syarat nak kepada kebaikan, maka orang ni pun keluar juga daripada hukum panjang angin-angin. Wa wusifta, dan disifati akan dikauhi seorang ayyuhar rajul bi qisaril amali, dengan pendek dan mesikap engkau akan angin-angin engkau. Ingat molek. Kita niatlah dah. Tagi aku nak buat amal lebih pada ni. Kalau isak tu hidup aku nak ngaji kuat pada sedia, nak buat amal lebih pada sedia. Orang ni pun keluar daripada panjang angin dan disifati orang yang kecil dan pula pendekkan angin-angin. Min haitsu taraktal hukma fihi, daripada sekira-kira engkau meninggal akan hukum yang putus padanya pada al-amali. Kawan tak tahu, tapi kalau Tuhan taruh kawan panggil siapa ke esok, siapa ke bulan depan, kawan nak cek di kawan nak periksa di kawan nak qabai, nak qabjami di kawan. Dulu belum kawan masuk pondok, kawan tak semaya. Misalnya belum kada kawan masuk pondok, kawan semaya lalu tengah tak semaya langsung, tapi kawan hidup pondok, kawan nak lekat 40 hari ni dah klik rumah, kawan tak mau tinggal dah semaya. Niat baik lagu tu, maka orang ni dia lepas daripada panjang angin, dan dia saat itu disifati akan dia oleh ulama, orang ni lepas daripada panjangkan angin-angin dan disifat dengan kecil dan pendek gawa, yakni sikap dan pula orang panggil panduk angin-angin dia. Dah fa'alaika, maka lazimlah engkau itu bitarkil hukmi, dengan meninggalkan hukum atau air. Esok kau hidup, lusa kau hidup tapi tak ada kait dengan insya-Allah, ataupun tak ada kait in alimallah, ataupun tak ada kait kawan nak baikkan di dak. Jika engkau lazim engkau, dan pasti yang kata fa'alaika yakni falzam, maka lazim engkau isim fi amah. Fa'alaika ay falzam, maka lazim engkau bitarkil hukmi, dengan meninggal akan hukum yang menetap kata engkau hidup Isa, engkau hidup dia yang kedua, engkau bernyawa pada masa kedua, maka engkau tu kena tinggalkan akan hukum di atas menara air. Tinggal hukum fi zikril baqa'i wa iradati, pada menyebut engkau atau engkau tu kekal. Engkau tinggallah kata engkau kekal lagi, engkau tak sebut. Engkau tinggal hukum tu, engkau akan tinggal, engkau akan kekal lagi, maka engkau tinggal hukum di atas engkau tinggal, atas hukum gawa, hukum pada sebut kata engkau kekal. Dia mau kata mu kekal dak Isa. Kawan tak tahu juga kalau Tuhan tu kanak ki insya-Allah lah kekal. Ya tinggal pada menyebut kekal wa iradatihi, dan kanak ki bagi kata kekal, ya pun tak ada nak. Kalau Tuhan kekal lah. Kalau Tuhan tak kekal, maka tak kekal lah kawan ni. Dek, ingat lagu tu. Wal muradu bizikri, dan murad dengan mengingati. Mengingati kata kekal. Al-baqa wa iradatih ni. Ingat tu di mana? Zikrul qalbi, ialah ingat hati. Hati ingat tak, esok kita hidup kan? Maka kita tinggal tu. Kalau Tuhan hidup, insya-Allah. Kalau Tuhan panjang umur, maka hidup lagi. Kalau Tuhan panjang sampai lusa, kita hidup, insya-Allah lah. Kalau Tuhan tahu, di ilmu Tuhan tahu kata kita hidup, maka hidup. Maka kita tinggal tentang sebut kekal dan kanaki, dan murad dengan kata kita sebut ni, yakni sebut dengan hati. Ingat di dalam hati. Kata kekal ataupun kanaki kekal, hak ni kita buat tu baik. Hukum di atas kekal kita, maka sebut tan ni, ingat tan ni, ia tak mari lepas lah, tak mari di mulut, ia mari di hati. Tsummal muradu minhu, kemudian murad daripadanya, daripada menyebut tid, ay min zikril qalbi. Tsummal muradu, kemudian kanaki minhu ay min zikril qalbi, daripada menyebutkan akan hati ni, at-tawtinu, yakni meneguh dan menetap
ala zalika, di atas dimakan itu, ala tarkil hukmi fil amali, di atas meninggalkan akan hukum pada apa? Pada masalah panjang ini. Jadi muraknya daripada sebuah hati, yakni kita nak menetak hati kita, nak meneguh hati kita, di atas dimakan kita gak tinggalkan hukum, di atas apa? Pada panjang angin-angin, tinggalkan hukum, di atas benda yang gaib, benda kita tak tahu. Napas dua tadi kita hidup dak, dia kedua tadi kita nak hidup dak, esok kita hidup dak, bulan depan kita hidup dak, maka kita menetak hati, kita meninggal daripada hukum itu. Amal dia apabila kita menetak di dalam hati kita, di atas kita tinggalkan hukum di atas panjang angin-angin, maka kita lepas daripada maksiat dengan Allah Ta'ala. Wattathbitu lil qalbi alaih, dan meneguh. Saat ini meneguh. Wattathbitu, dan menetak, mengejak. Lil qalbi, bagi hati seorang itu. Alaihi, ay ala tarkil hukmi. Maka dia tu pun meneguh. Dan dia menetak, dan dia mengejak bagi hati di atas tinggalkan akan hukum yang di atas menara saat ini hidup masa dua, nyawa yang kedua, hari yang kedua, bulan depan, maka dia tinggalkan hukum pada panjangkan angin-angin. Fafham, maka hendak pehelah engkau, maka hendak engkau tu reti. Tuan tu fafham, musannaf kita. Musannaf menunjukkan perkataan pada kita tanya, fafham, maka hendak retilah engkau, maka hendak pehelah engkau, ya ayyuhar rajul, seorang laki-laki. Pehel apa? Zalika, akan dimakan itu maf'ul. Dimakan mana dalil? Al-murad alladhi zukira, yakni kanak ki yang disebut akan dia. Murad katanya sebutkan gitu, murad dengan sebut teh tu sebut teh hati. Zikrul baqa, ini zikrul qalbi. Kamu ada murad situ ialah nak menetak di atas, nak meninggal akan hukum pada panjang angin-angin, kita tak ada panjang. Kalau Tuhan hidup, hidup insya-Allah. Kalau ilmu Tuhan tahu kata kita hidup, maka hiduplah kita esok, lusa, bulan depan, tahun depan, kita kat. Tapi kita tinggalkan hukum di atas benda yang gaib. Maka mumpahalah dimakan itu, dimakan tarkal gawa al-murad allazi zukira. Dia apabila mumpahai dah mana apa dia murad yang disebut ataupun kanak ki yang disebut oleh musannif, murad sini kita tinggalkan hukum di atas benda yang gaib pada masalah kehidupan kita, panjang angin kita ni. Rasyidan, ai halan kaunika, hal keadaan tu dapat pertunjukan daripada Allah Tuhan. Rasyidan, ai halan kaunika rasyidan, hal keadaan tu dapat kau pertunjukan daripada Allah, insya-Allah azza wa jalla. Habis kat tu panjang angin dah. Kita jangan panjangnya sangat. Buatlah kerja Isnin, ngajilah wis sungguh. Tahun ni kita nak boleh setara mana. Lepas tu bagi puak ngaji, jangan duduk panjang sangat. Dah, boleh ngaji. Dah. Masa luang ngaji, jangan duduk tunggu tak esok pun nak ngaji. Lusa aku nak ngaji. Kita nak boleh ngaji ke tak tahu tak. Nah, duduk mari takut paling tu hari sakit orang tua. Jadi tu. Bawa ngaji nak boleh setengah-setengah tu, orang tua tak faham pun dah tak mahu ngaji. Kadang-kadang duk ngaji molek-molek, orang tua jatuh sakit. Kadang-kadang duk mari orang tua jatuh kerja, kita nak ngaji tak boleh. Masa duk peluang duk ada, ngajilah wi sungguh. Ngajilah wi kuat. Ngaji wi puas hati. Jangan duk tak esok, lusa. Nanti tanpa kawan nak sungguh bulan depan. Jangan. Karena masa tak tunggu kita. Masa duk pergi sengat. Kita buat pun yogi. Kita tak ngaji pun yogi. Kita bersungguh pun yogi. Kita tak bersungguh pun yogi semua. Pas kita kau tua. Esok dengan kini tua dah esok. Lusa kau tua. Tahun depan kita tua dah setahun. Nah, sebab tu kita jangan duk tunggu-tunggu kata nanti lusa tulak kawan nak bersungguh. Jangan. Dah. Sungguh lalu dah. Sebab apa? Depa bila masa yang lepas kita, ya kita nak tarik mari semula tak boleh dah. Sebab tu kalau orang tak sungguh ngaji, satu hari dia sesah. Tapi sesah dia nak ambil tak boleh dah. Kau dah sesah ajalah. Nak pergi kaca duk ponok tak boleh dak dah. Ada dengan bini, ada dengan anak. Kau duk pondok sore diri dulu tak ada bersungguh. Kurang-kurang kita ngaji ni kita boleh kita buat amal. Boleh lepas fardu ain kurang-kurang. Kalau tak jadi alim ulama pun boleh tahu bab usul, boleh tahu bab fiqh, tahu bab tasawuf, lepas daripada fardu ain yang untuk kita nak beramal di kampung sikit lagi. Qadar tu tak apa dah. Tapi kita tak ada nak duk qadar tu, nak boleh lebih tak tu. Tapi sekadar tu kena boleh. Sebab apa? Supaya kalau kita klik kampung sikit, kalau kita ada ilmu yang kejak dah, yang kukuh dah, marilah gapo kita tak motain, kita tak selerok, kita tak kelai kabut, kita tak jadi gapo, tak jadi gelap di dalam jalan kita nak berjalan masa kita bening dan keluarga sikit. Sebab kampung dah agak kita melakon ni.
kampung tu, nah kampung misalnya hak ni duk kampung nak. Kampung dak orang tua kita harap kita. Banyak ke kerja kita kena kerja satu hari. Pas kita duk pondok duk berubuh berah ya. Ngaji dak, ngampa dak, duk lari, duk cidik sore. Rugi. Kerja orang letak buah pun mula liar sebab nak baca tak boleh. Orang suruh doa tahlil pun lari, doa arwah pun lari sebab tak ingat. Tak baca, tak ingat. Sini pak kita rugi. Lah ni kita tak rasa apa ibu. Dah, pelajar-pelajar semua. Sebab tu. Awak, mula ni ngapa doa? Doa arwah ngapa bla-bla. Cara arwah dok baca malam Jumaat tu ingat molek. Ingat molek. Dia sikit lagi kita kena guna. Klik apa? Hei, tok okey. Cuba awak arwah sikit. Nak awak tak leh. Pas nak awak tak leh. 5 tahun duduk tahun pun dak. 4 5 tahun dah. Pas tu boleh ke apa? Tak ada boleh apa lagi. Sebab tu kita nak cedek bela dah. Alat tok lebam mula-mula sekali arwah. Dia mata awak arwah ke? Kita nak faham. Awak arwah sikit. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabil kiramil Fatihah. Baru tak malu orang. Kita pun Al-Fatihah, baca Fatihah, baca kul subuh apa dah buat semua tu. Kurang-kurang sub. Pas dia mata naik tak email. Nak tak email kau duk kira hati aku ni. 3 tahun kira hati. 10 tahun pun kira hati. Nak duk mana weh? Baca waladha tu tak ada bunyi waladha, tak bunyi walatung mama. Teruk juga ni. Dia waladhalin tawak kita walabalina. Mana dia tak email lah nak. Ni kena kira. Baca jangan duk buat itu. Kena pergi belajar. Lepas tu kena pergi cari tok guru. Kena baca molek. Jangan duk baca itu kita. Nama kan jadi cerang baca setengah tu tak email. Dia turut lah kahwin nama mufarakah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada buat new rahim sedap dia. Baca kena ke tak kena new. Mai mana new? Tu buat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin tambah niurrahim. Ada niurrahim. Pas tengah-tengah tu, tak email tu. Biar maya. Kena jagalah kau ni. Allahu Akbar tak email. Duk-duk hong. 3 kali dia mau tengok lem maya tu duk gerak tangan ni anggota besar. Pas makmu pakak mufarakah lah kau. Setengah daripada kapung duk royak mari tu deh. Pas lagu mana? Pas makmu pakak tu buat mufarakah. Nak royak dia tak boleh. Royak dia nak takil ke? Set payah ni. Dia mau tahu, maya tak leh lagu tu. Dia mau yak set. Mata aku takik, aku duk maya lama dah lah ni. Siapa nak ambil bajak takik orang, apa tak pasang ah. Pas baru ni, jadi dia duk tengok dia mau bakat mufarakah beh. Tengah-tengah tu pakak semaya lek belakang. Dia biar kata kok mana bakat lari beh. Dia mau kata aku nak royak kemung puasa, tak kena. Kalau tak royak puasa tak kena. Sebab apa orang mufarakah lek belakang. Dia mau royak sungai, menyangin murih lah nak aku nak royak sungguh. Gimana? Ya, tak ada mung duk maya mung jadi te email tu mung gerak semua anggota. Bismillahirrahmanirrahim. Kan apa nak muai. Sebab tu orang mufarakah ngamuk. Dia tak khabar, dia tahu aku maaf sungguh. Nak cuba dia mau maya, mana berhati dia, mana tak khabar berhati dia mesti. Bismillahirrahmanirrahim. Kau tahu? Alhamdulillah. Wah, orang pakat mufarakah habis kata email gerak anggota besar 3 kali tu ya batal, maka wajiblah kita mufarakah daripadanya. Kalau kita kacau turut ya batal siapa semaya kita. Sebab tutup akhir. We tahu molek. We kena molek nah yang kadang-kadang tak khabar ni, ada tak khabar ni. Kena jaga molek. Kadang-kadang duk main janguk. Main janguk kodak tu tak apa. 3 kali berturut-turut ni anggota besar. Dah bergerak dalam semaya anggota besar-besar ni orang panggil batal. Kalau kodan ni tak apa. 1 kali tak apa lagi. Nak garu cilalak mung ke. Nak garu janggut mung ke. Nak garu butir mung tu. 1 kali tak apa ni orang panggil anggota yang kecil tidak merosakkan semaya. Tapi kalau mumbik tapak tangan gerak apa 3 kali, ini merosak dan membatal semaya kamu. Kena beringat apa ni. Itu email lagi. Jangan nak buat lengok sangatlah. Nampak orang nampak sedap. Allahu Akbar. Ada. Tengok ya. Pak kena tak? Tak kena. Bukan back ning. Dia kena back ning. Dia pak Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jauh. Tak boleh main lah lagu tu. Duk tegur orang lah semaya. Dia mata mana? Tik mi harum ni boleh kecek. Ya rumah baru sikit boleh kecek. Allah bismillahirrahmanirrahim. Jangan mau. Ada. Tak boleh batal maya tu. Kecek lah semaya tak boleh. Dah. Thummal amalu darbani. Kemudian ai ba'da an arafta annal amala maksiyatun. Nah kita. Summa ai ba'da an arafta anna tulal amali maksiyatun lillahi ta'ala. Tahu cerita. Summa ai ba'da an arafta
anna tulal amali maksiatul lillahi ta'ala. Selepas daripada mung tahu kata panjangkan angin-angin, mung kata mu hidup pada nyawa yang kedua, ataupun mu hidup pada masa-masa yang kedua, jam kedua, ataupun mu hidup pada hari kedua, tapi mu tak ada kait dengan insya-Allah, mu tak ada kait dengan in alimallah, maka mung tu maksiat, mung dosa. Al-amalu bermula al-amalu, panjangkan angan-angan itu, aitulul amali, takdir itu. Al-amalu aitulul amali, bermula panjang angan-angan ni, darbani, aidhu darbaini au nau'aini. Mempunyai dua macam pula, dua bagai pula panjang angin ni. Tuan kata darbani, aidhu darbaini au zu nau'aini. Ada dua macam, dua bagai pula weh. Amalul ammati, yang pertama dikatakan panjang angin-angin bagi orang kebiasa, orang kampung biasa pergi temu ni. Orang kampung biasa dia panggil panjang angin-angin bagi orang kodi dan orang kebiasaan. Wa amalul khassati, dan panjang angin-angin bagi orang yang lebih seperti ulama, seperti tok guru, seperti ustaz. Ni dia panggil panjang angin-angin ada juga bagi orang-orang ulama, orang-orang lebih. Askat dulu fa amalul amati an turidal haya wal baqa li jami'id dunya. Askat dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok pula. Qala haula'i banati in kuntum fa'ilin. Katanya Nabi Lut, haula, mereka itu banati, perempuan-perempuan aku, in kuntum fa'ilin, jika kamu tu nak memperbuat, kamu nak memuaskan nafsu kamu, kamu menikahlah dengan anak-anak tina aku. Qala ta'ala, telah firman Allah Subhanahu wa ta'ala lagi, la amruka, demi omong engkau. Demi omong engkau ya Muhammad, khitabun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khitab bagi Nabi, khitabun lin Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Makna tanah la amruka ay wa hayatuki, wa hayatuka, demi bermula kehidupan engkau ya Muhammad. Innahum, sesungguh mereka itu kaum Lut, yakni kaum puak bagi Lut ni, lafi sakratihim, sesungguh adalah pada mabuk mati mereka. Sakratihim ni mabuk mati. Lagu mana mabuk mati weh? Orang ni mabuk mati. Kelak mata lah. Aduh panas, letih, lapar ai. Aduh panas weh. Tu panggil mabuk mati tu. Kita tengok orang seorang tak buat amal duk atas dunia ni dah. Lagu tu, kalau orang beramal tu duk dia, kita sebut tak sebut apa, Allah letih, Allah. Ya serabut cakap dah, letih cakap apa ya? Allah, dia letih sangat, Allahu akbar. Ya Allah, gitu. Tapi orang tak ada agama, ya tak ada amalan. Aduh, panas weh, lapar ai weh dah. Duk dahaga, duk nampak tu ai. Lapar ai. Minum air tak jadi, duk dahaga, tak gerak, penat dalam kehidupan ketika dia tu nak mati, panggil mabuk mati, sakaratil maut. Babung tahu tak Muhammad? Sesungguh mereka itu pada waktu duk sakit nak mati tu, fuak-fuak kaum Lut ni, dia duk melewat laki-laki sama laki-laki, ketika dia nak mati lagu mana? Hampir-hampir masa dia duk mabuk mati Muhammad. Ya'mahuna yataraddaduna, duk pergi datang. Gitu, gini. Jadi tak seni. Ni. Hak ni kita wal iazubillah. Kita tak say dekat mati kita jadi lagu ni fuak ni. Sebab tu kena cedek. Orang duk atas dunia dia duk baik mana? Belum pada dia nak mati. Kalau orang ni dia dekat nak dia duk atas dunia masa muda dia tanpa masa tua dia duk dengan Quran. Dengan Quran semua. Pas subuh Quran, pas zuhur Quran, pas asar Quran. Maka pada dekat-dekat dia mabuk mati dia tu baiklah Quran di mulut dia. Orang ni duk dia tu dengan zikir la ilaha illallah, la ilah. Muda sampai tua dia akan nak tubik dekat-dekat waktu mabuk mati nak tubik kau ni tubik la ilaha illallah. Orang ni masa muda kata kau orang mengupak kau orang duk tah pala orang cicau orang hipoi tanah orang. Nantilah dekat nak mati tu baik rupa tu. Aduh panas weh. Aduh letih weh. Aduh tak gerak weh. Ni orang panggil mabuk mati bagi seorang yang tidak ada amalan baik sebelum pada masa yang muda-muda. Kita nak jaga belah-belah lah ni. Kalau tak sewi tu baik rupa tu learning kena buat belah-belah dah. Learning kena cedek belah-belah dah. Ni. Tapi fuak kau lu je buat jahat. Duk melewat jatah sama jatah. Lepas tu dekat nak mati jadi duk tarad duk gitu. Duk pergi dantai. Lepas tu Tuhan kata ke Nabi, royak ke Nabi. Nabi tahu tak? Nabi tak tahu tapi Tuhan cerita tertengah kisah bagi kaum Lut pada Nabi. Fa akhaztuhumus sayhatu,
maka ma'azab akan mereka itu. Asal akhaza makna mengambil, tapi fa'akhaztuhum fa'akhazat humus sayhatu, maka mengambil akan mereka itu, maka ma'azab akan mereka itu, akan kaum Lutin as-sayhatu ai sayhatu Jibril, oleh petepik. Bertepik bagi Jibril, ping, pecah anak telinga, tubik darah kot telinga, tubik darah kot hidung. Sebab apa? Tepik Jibril itu sangat-sangat derah, marahnya kepada fak ni, mereka fak ni duk main lewat sama jatuh, maka Jibril itu mengazab mereka dengan sebab Jibril tepik. Baik. Nah, supaya ni orang moh kita, tok-tok guru zaman dulu, ataupun orang berkat zaman dulu, orang masuk dalam rumah dia, ataupun orang mari karu dia. Kamu je tak kata apa, je jeka. Woi. Dengan amalan dia tu, fak-fak main nak ngaruh, tubik darah kot telinga, tubik darah kot mulut, tubik darah kot hidung. Sebab dengan kuat amalan dia sorang tubik. Hei, muda buat apa tu? Tubik darah. Ni orang panggil keberkatan amalan. Pas ni Jibril, malaikat Allah yang sangat besar, martabat pun tinggi. Apabila fak ni tak reti, kacau juga nak melewat dengan apa? Muda belia hak dikata malaikat yang ada di rumah Nabi Lut. Nabi Lut tahu anak dara pun tak si, nak main sama jantan, nak fi'lul fahisyah, nak buat benda keji. Maka malaikat Jibril pun, "Oi, baik tepai." Maka pecah anak-anak telinga mereka tubik darah. Ni menseksa malaikat Jibril dengan bertepik dengan suara yang sangat-sangat kuat. Deh. Bila ni malaikat Jibril itu bertepik, musyrikina, halan kaunihim, hal pada hum tu. Halan kaunihim, hal keadaan mereka itu sanit musyrikina, pada waktu masyrik, yakni pada waktu syuruk. Mana? Waktu syurukis syamsi, pada waktu matahari duk nak naik tu, Jibril tepik ketika tu, kerana fak ni masuk ketika subuh nak melewat dengan apa muda beliau yang ada dalam rumah Nabi Lut, maka Jibril tepik ketika tu, maka hancur mereka, pecah telinga mereka, tubik darah daripada telinga-telinga mereka, sebab kuatnya daripada suara bagi Jibril alaihi salam. Lepas tu faja'alna, tu hendak cerita kepada Nabi, tentang cerita bagi kaum Lut. Faja'alna aliyaha, maka menjadi oleh kami, yakni Allah, kami jadi gapo dia? Dah. Aliyaha, akan sebelah atas. Sebelah atasnya, sebelah atas lagi pada mi tengok syarah ya. Ai kurahum, yakni kami jadi Tuhan ni. Kami tu Tuhan. Aliyaha, akan pihak atas ataupun sebelah atas baginya, bagi kurahum, bagi kampung mereka itu yang nama apa? Madinatus Sadum ni. Tuhan balik ni belah atas ni. Belah atas ni bumi belah atas. Tuhan suruh malaikat saat itu ambil bumi mereka itu sebelah atas. Safilaha, kami jadi balik gi sebelah bawah. Tu mana kata Tuhan kah? Tuhan balik bumi atas, lepas Tuhan balik tengok tu. Supaya ni. Ni kita tahu bumi belah atas. Bumi belah atas. Lepas Tuhan nak marah sangat, sufarak-farak malaikat turun mari untuk nak peracur bagi kaum Lut. Maka ketika tu kancil juga nak melewatkan gapa dengan muda belia yang ada di dalam rumah Nabi Lut. Maka Jibril pun bertepik, berjerit sampai pecah anak-anak telinga. Lepas pada tu Tuhan suruh malaikat balik bumi, suruh Jibril balik. Bumi hak belah atas, kampung belah atas, Tuhan balik. Faja'alna aliyaha, hak sebelah atas daripada kampung mereka, balik hak atas turun bawah, hak bawah naik atas. Kerana faja'alna aliyaha safilaha, balik belah atas turun ke bawah. Ni ulama duk kaji ni. Sebab puas sini lo ni masing. Kalau kita pergi di Ordong ada lah ni. Duk di bandar Ordong lebih kurang dalam 100-200 kilo. Kalau kita tambah taksi tu tak ingat masa tu. Pergi mama yo di Ordong di Bahrul Mayyit ni tambah tak silap ingat 20 dinar. Ya dinar ya dekat 70 kau itu. 10 dinar ya 700. Lepas tu asal tak silap ingat 25 dinar pergi pada Bahrul Mayyit duk di bandar Ordong tu. Bandar aman tu dah. Maka situ kalau kita pergi tengok lala ni masalah duk pergi pau jalan pun pergi kadang-kadang duk baca surat khabar tah ai tak gelap pun tak gelap nah baca surat khabar. Kelak dak. Inilah Tuhan kata afala ta'tabirun, afala tatafakkarun, kena fikir jelah. Tengok Tuhan buat dah tamu kau bang. Sebab apa lauk ni jadi tak gelap. Afala tatadabbarun, adakah kamu mikir, adakah kamu mengiktibar, adakah kamu buat kira? Dengan bumi Tuhan binasakan umat-umat dah. Mu kena ambil fikir jelah. Baca surat tak gelap. Lepas tu Mak Saleh katanya seluk ya tu seluk di patak laut Bahrul Mayyit lak mati. Hak tu balik bombing hak atas, kamu dia balik hak atas turun ke bawah, bawah naik ke atas.
Dia kata Mak Saleh duk kaji seluk tu seluk paling molek. Kamar dia duk lomo kat tubuh. Dah, seluk tu dia kata jadi kulit tu comel, kulit tu licin. Maka jawab ulama-ulama Islam, nak comel kok mana bombing jadi merkokan oleh Allah, dilaknatkan oleh Allah. Ha tu jadi berlawan di antara kajian Fok Mak Saleh, Fok orang putih dengan ulama-ulama Islam. Ulama Islam kata nak molek kok mana bombing tu dilaknatkan oleh Allah, dibalik oleh Allah. Tapi Fok Mak Saleh kata mik kunah seluk ni jual tu. Mahal tu seluk tu sekolah. Kadang-kadang sejebur tu setina 2 dinar. 100 watt tu mai buat lomo kot tubuh. Lomo tubuh, lomo muka supaya nak muka tu jangok, muka tu licin. Tapi ulama Islam tak betul. Deh. Sebab tu kita boleh pergi jalan tengoklah. Tengok supaya fikir, tengok. Satunya orang duduk tak gelap, ikan sereka tak ada hidup di dalam tu. Air sangat-sangat masing. Apabila kena mata kita, dia pedih kena basuh selalu. Tak basuh selalu, mata kita nak punah. Ni kita kena pakat fikir. Tu Nabi nak Allah Taala ayat Nabi nah. Tuhan kata aku jadi sebelah atas, aku balik tunggu sebelah bawah. Apa makna faja'alna taswir pada faja'alna aliyah bo pada bi an rafa'aha. Bo tu dia panggil bolit taswir. Wazalika dan bermula dimakan itu ja'luna. Ja'luna aliyaha safilaha. Musawwarun dibuat rupa akan dia, dibuat gambar akan dia, disilakan dia bi an rafa'aha dengan bahasa mengakak dan mengakik menterakat akan dia akan kurahum Jibril oleh Jibril akakkan kampung mereka. Akak naik tu ila sama gi kepada langit. Ni bumi atas balik bawah. Lepas tu kalau Jibril ambil kuku dia, tangan dia korek bumi tu supaya kita maiko tahu ya. Tangan Jibril besar. Dia korek kapur situ, korek mik belah atas, paling tu bawah, wak naik atas. Mana atas? Bi an rafa'aha dengan bahasa mengakak akan kampung dan bumi situ, bumi kauluk ni. Tuhan suruh malaikat Jibril akak naik kana ila sama, wak naik pada langit. Lepas tu wa asqataha dan pula menggugur ia Jibril, meremah ia Jibril. Akan dia akan kurahum. Dah. Ni dah balik bumi, cekong bumi. Lepas tu bumi belah atas balik turun bawah, wak naik ke atas langit yang 7 tu, remah turun bom. Mati tak mati? Semua tu binasa habis daripada kaum Lut. Malaikatnya hak tak mati Nabi Lut dan pula daripada keluarga Lut dan isteri Lut pun mati situ. Sebab apa? Dia cekong kau oleh Jibril, balik bumi hak belah atas turun bawah naik ke atas, wak naik ke langit, gemah turun. Tak menacar lagi, tak beremak lagi. Beremak mati habis licin hak pok duk lewat-lewat tu. Deh. Gampo dewa asqataha dan pula menggugur ia Jibril akan kurahum maqlubatan, berbalik. Hak atas turun bawah, hak bawah naik atas. Ilal ardi, gemah turun ke bawah. Masya Allah, kalau jadi lagu ni kata acuh. Mati tak mati. Nabi Nuh Tuhan binasa kau dengan aibah. Dan kau Lut Tuhan binasa dengan sebab Tuhan balikkan bombing. Lepas tu gemah turun, maka hancur lebur mereka. Itu siapa bombing lah ni, upuk sepahang tak tumbuh di kawasan Bahru Mayit. Kita tengok dia. Kita ada duit satu hari, niat atau nak pergi Bahru Mayit, lagi tengok Bahru Mayit. Panas situ. Lagi pula cahaya tu tak ada manggara. Cahaya matahari penuh-penuh, lagi pula awal tak ada situ. Awal tak ada. Kita ni duk teduh kadang-kadang matahari, awal mari. Kadang-kadang masa teduh dengan awal, situ tak ada. Langit motai-motai, lepas tu matahari catin cerak, turun mari, tak ada awal. Lepas tu upuk sepahang tak ada tumbuh di kawasan bombing kaum Lut itu. Deh. Wa amtarna dan telah menurung oleh kami akan gapo? Wa amtarna dan telah menurung oleh kami, yakni Allah akan hujan. Dah. Alaihim ke atas mereka itu, ke atas kaum Lutin, kami buat turunkan hujan. Alaihim ke atas mereka itu, ke atas apa? Di atas kaum Lut. Turun hujan tu hijaratan min sijil, yakni akan anak-anak batu daripada neraka sijil. Heran ni. Hujan mah kita air. Tengok molek. Hujan daripada langit mah kita beratas perabun tu air. Setengah hujan tempat-tempat nari arak, hujan manik, hujan batu turun mari. Besar-besar ibu tangan, popah-popah punya tak kalau apa saja enggak. Kalau perabun saja punya pra besar ni. Lepas tu fuak arak depa bila tu hujan manik, hujan batu arak tu. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban. Ramai fuak arak pakak kutikkan air batu hujan manik tu pakak minum, nak ambil berkatnya. Dah. Tapi fuak kau Lut ni Tuhan turun hujan, tapi hujan tu bukan air, bukan hujan manik, yakni topa batu daripada neraka sijil. Turun mari. Berah turun. Lepas pada balik bombing, Tuhan buat turun tokoh batu daripada neraka sijil supaya daripada Raja Abrahak yang nak ambilkan Baitullah, nak ambilkan Baitullah, dia daripada Taif,
Daripada Taif saat itu mari nak ambilkan Baitullah dengan gajah beratus-ratus ekor. Maka ketika mereka saat itu nak akad Baitullah, nak klik pada negeri mereka, Allah Ta'ala waktu apa? Yakni tayran ababil. Yakni burung-burung layar. Yang bawa tokau batu daripada neraka sijil ni. Mari gembah tas neraka. Jatuh tas kuda, jatuh tas gajah mereka, maka hancur. Jatuh tas gajah Abraha pun hancur. Supaya sini Allah Ta'ala buat turunkan hujan daripada batu, daripada neraka sijil. Apa? Hijaratan min sijil, yakni tina tabkhin binar, yakni satu tanah yang dicapur ataupun direbuh dengan api neraka sijil. Tu anata hijaratan min sijil, ai apa tu tafsir? Tina tabkhin, akan tanah liat. Tanah liat tu yang direbuh ataupun yang dibakar akan dia binar, dengan api neraka sijil. Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Tengok. Inna fi dzalika. Beringat-beringatlah sikit lagi Tuhan nak tumpa pak kita tak tahu. Kalau banyak orang deraka boleh tengok. Lah ni Tuhan duk rahmat pada Nabi, tapi nak yak teruk-teruk doa Tuhan tak pelera juga. Kalau mau kita duk mengaruk, duk jahat, duk zoling kuat-kuat, nanti Tuhan buat turun gapo-gapo sekarang tu. Tengoklah ni macam-macam dah duk jadi ni. Orang jinyok Quran bekak kaki. Orang jinyok Quran duk tak Quran buruk pungung-pungung. Dah. Ni. Tuhan buat lalu dah. Lepas tu kita jangan duk karuk sangat. Jangan duk karuk sangat. Karuk siapa Tuhan murid. Supaya kau luk ni siapa Tuhan suruh malaikat korek bombing, wak naik hak belah bawah, wak naik ke atas turun bawah, Tuhan rembah turun hujan api, hujan tokau batu daripada neraka sijil. Lepas tu kita kena mikir jangan duk karuk sangatlah. Lepas tu kita bombing pondok pulang yang kecil ya, tapi pulang yang kecil ni kita duk buat amal, kita duk Tuhan. Tengok kita baru ni. Moh kita tak ada angin start terang. Buat long habis dah balik papan dia dah. Sebab kita duk mai hajak semua minta selamat, minta terhajah bala. Tapi tempat tak biasa minta, balik papan dia habis. Tak ada kena pakai orang nak, pakai putih bawah lalu dah. Sebab tu kita kena yakin dengan amalan Tuhan selamat. Dan kita tak buat amalan nanti nanti Tuhan turun bala mungkin nak tak boleh dah. Lepas tu dia bala ni tak royak. Dia tak royak tahu dia nak turun. Tak. Kalau nampak teruk-teruk ke berai turun. Lepas turun berai tu, dia tak ada kira dah orang mukmin ke orang tak mukmin, orang soleh. Dia ni kata kuat aman kan aku kena bala. Dia ujian, dia tak turun dia tahu orang Islam aja, orang kafir pun dia kena ujian. Bukan tak turun 4 ujian tu, orang mukmin saja boleh ujian. Orang kafir tak kena dak. Bala pun macam tu. Inna fi dzalika, sesungguh dimakan itu, inna fi dzalika, hanya sungguhnya, fi dzalika zalikal mazkur, pada dimakan itu sebut gapo? Min ja'lina aliyaha safilaha, yakni gapo? Yakni Allah Ta'ala menjadi sebelah atas balik tu ke bawah maklubatan wa amtarna alaihim hijaratan min sijil. Al-mazkur, apa al-mazkur? Ay min qawlihi ta'ala faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil ini. La ayatin, sesungguh itu dalil-dalil, ayat-ayat, segala tanda-tanda yang tunjuknya di atas kekuasaan Allah Ta'ala molek. Semua tu Tuhan balik bumi atas turun ke bawah. Lepas tu gemah turun di atas tanah. Lepas tu Tuhan turunkan hujan-hujan api dan tokau batu daripada api neraka sijil. Ini sebagai jadi ayat-ayat, segala tanda-tanda tunjuk di atas kekuasaan Allah. Apa ditafsir? Dalalatin. Ini segala dalil-dalil pertunjuk ke ala wahdaniyatillah, di atas keasaannya Allah Tuhan satu. Tuhan nak ayat. Ada Tuhan murid seorang kan nantilah hancur lebuhlah mung ni. Ni nak ayat Tuhan kuasa dan Tuhan so. Tuhan nak buat tak kapung mana, tempat mana, Tuhan buat apabila kapung tu banyak deraka. Bala tak turun kalau kapung tu tak deraka ke Tuhan sangat-sangat. Sebab Tuhan kata dalam satu ayat, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna. Tuhan kata, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Bumi mana, kampung mana banyak orang percaya ke Tuhan, banyak orang beriman Tuhan, banyak orang ibadat Tuhan, banyak orang takut Tuhan. Tuhan tak buat turun bala, Tuhan tak lepas bala turun. Tuhan turunkan rahmat-rahmat keberkatan. Dari situ banyak bala, banyak sakit, banyak cah belah, banyak orang kampung balah kelahi, tak hukum mana tahu. Mulah tu kulah ni jadi selerak kampung. Boleh cek kata situ Tuhan lepas bala tu. Tu. Dalalatin gawa ala wahdaniyatillah. Kamadin ayat ni bagi siapa dalil di atas kata asalnya Allah, satunya Allah. Lil mutawassimin,
bagi orang-orang yang memiliki mereka itu, bagi orang-orang yang memandang mereka itu. Lagi pula al-mu'tabirin, yang mengambil iktibarlah mereka itu. Orang-orang ambil iktibar, maka jadi dalil lah bagi dia. Yusri. Baik. Tengok Tuhan katanya dah, tengok. Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, tengok. Tengok la amruka, tengok situ. Tuhan kata la amruka. Nah, tengok syarah ayat. Ni Tuhan duk cerita masalah kaum Lut ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah Tuhan katanya kauluhu Ta'ala. Tulis lalu dek-dek dah. La amruka innahum fi sakratihim ya'mahun. Ya'mahun. Itu kata. Apanya la amruka wa yaksimul khaliq. Wa yaqsamu. Qasama yaqsamu. Yaqsamu. Wa yaqsamul khaliqu bima, dengan siapa yang Tuhan kanak. Wa bima yasha, dengan apa yang Tuhan kanak. Tulis. Buat luar weh, negara. Zaidi. Adik. Negara. Ada? Negara. Ammal makhluk fala tajuzu illallah, malaikat Allah Ta'ala. Wa yuksimu, aca itu apa? Wa yuksimu wa qad aksamallahu ta'ala bihayati Muhammadin. Bihayati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jawab dah. Dah, dengan kehidupan Nabi. Lagi pula tashrifan lahu. Inna qauma Lutin fi ghaflatin syadidah. Fi ghaflatin syadidah yataraddadu wa yatamadu hatta halat. Tulis dah. Tulis dah Anwar Kota. Bukan malah lagi. Imran mana nama? Tulis dah. Farid. Biar malah-malah tu nak tengok kitab kali. Elek tulis elek.
Dah. Dan satu perkara lagi hak Tuhan katanya nah. Qauluhu dah ta'ala faja'alna sana'aliha safilaha. Maknanya faqalabna qurahum aliyaha jadi safilaha. Safilaha. Wa amtarna alaihim hijaratan akan anak-anak batu min tinin daripada tanah mutasallibin yakrah. Mutasallibin gila pun ayyan ni. Dah. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala kawan ni nak menjadi yakni Tuhan nak balik bombing Kaulu kamu nah bandar itu Madinatus Sadum. Maka nak Tuhan membalik daripada bombing hak pihak atas turun ke bawah. Dan ambil ambil bombing balik warna atas. Yakni maklubah. Balik bombing. Dah. Kerana sangat sesak dan zoling mereka. Sangat zoling. Dah. Malaikat tak tahan dah. Kamu ada sekarang nama bom ini orang panggil Al-Bahrul Mayyit. Tempat laut mati. Sekarang yang ada yang ada di Urdun. Yang ada di bandar Urdun. Bahrul Mayyit tak kalah. Tuhan kata nak tengok. Syarah ayat qauluhu ta'ala la amruka innahum fi saqratim ya'mahun. Apanya? Demi umur engkau, demi kehidupan engkau. Allah Ta'ala kitab pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata demi umur engkau ya Muhammad sesungguh mereka itu kauluk ketika yang nak mati itu fi sakratihim pada masalah mabuk mati mereka duk taraduk duk gitu gini ke mana gitu dia. Abang malaikat akak naik waktu turun remah bawah maka mereka ni berkelang kabut dengan keadaan kematian mereka. Apa maknanya? Wa yuqsimul khaliqum dan telah gapa dan bersumpah oleh Khaliq yakni Allah Taala bimang syaa dengan orang yang Allah Taala kana wa bima yasha dan dengan apa perkara yang Tuhan kana. Dengan siapa Tuhan nak supah, Tuhan supah. Kamu dia la amruka tika ni Tuhan supah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang Tuhan nak supah dengan barang mana Tuhan supah? Supah dalam surah Tin. Watin, dengar. Watin ni buah kayu ni. Watini wazaitun. Zaituna, tin. Watin ni, majrur ni. Watin demi buah tin. Wazaitun dan demi wah zaitun. Ning Allah Ta'ala bersumpah dengan wah ting. Tuhan nak sumpah dengan siapa? Nak sumpah dengan perkara mana dengan makhluk dia?
Itu orang panggil ikut kehendak Tuhan. Itu ikut suka Tuhan. Tuhan boleh nak bersumpah belaka. Dengan wah kayu, Tuhan boleh bersumpah. Dengan wah ting, Tuhan boleh bersumpah. Dengan negeri, Tuhan boleh bersumpah. Nah. Wahazal baladil amin. Ha. Ning Tuhan bersumpah dengan negeri yang teraman mana? Ialah kena kepada negeri Mekah. Ning Tuhan bersumpah dengan awak? Bersumpah dengan negeri. Aha deh. Makna kata Tuhan boleh bersumpah belakang. Dengan pia yang nak bersumpah, ya bersumpah. Negeri mana yang nak bersumpah, ya bersumpah. Dengan wah kayu mana Tuhan bersumpah? Ini ikut kerana ikut suka Tuhan. Aha deh. Amal makhluqatu. Ada pun makhluk Allah. Kejadian Allah. Fala yajuzul qasamu lahum. Maka tak boleh, tak harus bagi mereka nak bersumpah. Bagi makhluk tak boleh nak bersumpah. Sebab kita nak bersumpah dengan demi elak tak boleh. Demi siapa dia? Furqan tak boleh nak. Wallahi tak boleh tak. Wa furqan tak boleh. Kita nak bersumpah makhluk ni, nak bersumpah tak boleh. Tapi Allah dia boleh sumpah dengan siapa yang dia suka. Deh. Fal ammal makhluqatu fala yajuzul qasamu lahum illa Allah. Wa qad aqsamallahu ta'ala bi hayati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada kauluk ni, seksa kauluk ni Allah Taala bersumpah dengan kehidupan Nabi. Demi engkau ya Muhammad la amruka, demi umur engkau apa la hayatuka, demi kehidupan engkau ya Muhammad. Kenapa Tuhan bersumpah dengan kehidupan Nabi? Tashrifal lahu, kerana Tuhan nak memuliakan baginya bagi Nabi. Kerana Tuhan nak mulia, nak mengunjungkan Nabi, Nabi bersumpah, Allah Taala bersumpah dengan Nabi. Inna qauma lutin, sesungguh kaum bagi Lut. Dah. Fi ghaflatin syadidah, pada lalai hanyut yang sangat teh. Lupa Tuhan sungguh. Siapa Nabi Lut lari tak reti. Hei puak mung. Tak sah duk kacau lah wak fi'lul fahisyah. Ning tetamu mari mah aku nak jaga mu nak telah aku lagu nak ikut mu nak kata ikut mu lah. Tapi amrak nah ataupun amradun hasanun. Yani pemuda ataupun muda belia yang jangok dalam rumah aku tetamu aku tak boleh muda wak karuk dengan dia. Mumik anak-anak tina. Nabi Lut lari tak reti weh lalai yang bersangat tak orang kita dah lupa berdoanya deh. Ya selera orang kita dah lalai tak khabar diri sini tempat bunuhnya. Nafsu dapat mengatasi, akal dia lepas bawah, dia tak khabar mana molek mana tak molek. Asal ikut hawa nafsu. Ya taraddaduna, duk pergi datang tercengai. Ganonya jadilah ni. Gano bumi kocoklah ni. Gano bumi atas tunggu bawah. Jadi duk tercengai di dalam kelai kabut nak mati. Wa yatamaduna, dan pula deraka mereka itu, melampaui mereka itu batas Allah, hatta halat bihim sa'iqatul azab, hingga terjatuh dengan mereka itu, hasil mereka itu oleh daripada lintah bagi azab. Lintah azab tu orang panggil supaya lintah Allah. Ya. Baik mereka je boleh tepi. Baik nah supaya lintah wuf masuk dalam telinga mereka tu, hatta halat bihim sa'iqatul azab waqta syuruqis syamsi. Pada waktu ketika matahari nak naik, ketika tu lah orang panggil tepi malaikat akan tung ke situ. Nah, kama tiada kata faja'alna aliha safilahani faqalabna. Kami balik Qurahum akan kampung mereka. Alihah hasbullah atas. Safilah tu ngebawah. Atas tu ngebawah. Sebab kita kan nanenya. Dulu kaki duduk bawah, pala atas. Lepas tu nanenya. Pala tu ngebawah, kaki naik ke atas. Faqalabna Qurahum alihah safilah. Wa amtarna alaihim hijaratan min tinin mutasallibin muayyanin. Lepas tu Tuhan waktu ke hujan. Daripada, apa dia? Tujung ke hujan. Di atas mereka itu hujan batu. Hujan anak batu berapa dah. Tapi batu tu daripada tanah yang duk bercampuri lagi pula kerah daripada dengan sijil. Nah, itu Allah Taala buat kepada mereka sekat dulu. Kan mereka kata wallahu alam, kamu baca baik sikit nah. Ini Allah Taala memperlaku di atas siapa dia? Di atas kau lu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah kata je musannif lagi, apa dia? Tengok. Tak kalah dulu. Tengok ni dulu sikit bagi adik-adik. Waqtaran Nawawi, dan telah memilih oleh Imam Nawawi wa ghairuhu, dan lain daripada Al-Imam Nawawi. Intiqalaha, akan berpindah dan berteralih nyonya Lailatul Qadar. Deh. Jadi imam kita Syafi'i berharap-harap malam Lailatul Qadar tu malam 21 ataupun malam 23 yang berpegang oleh Imam Syafi'i. Dan pula terbarara, yakni memilih, yakni perkataan yang memilih ataupun pilih oleh Imam Nawawi dan pula lain daripada Imam Nawawi, intiqalaha, akan berpindah Lailatul Qadar ini bila? Dah. Wahia, dan ia Lailatul Qadar ini afdalu layalis sana,
ialah selebih-lebih daripada malam-malam dalam masa setahun. No ya tahu malam dalam masa setahun daripada 365 malam, maka malam yang paling lebih sekali, malam malaikat turun daripada langit banyak sekali, ialah malam Lailatul Qadar. Di mana tu? Wa hiya afdalu layalis sana. Ialah selebih-lebih malam dalam masa setahun. Wa sahha dan sah. Sah dah. Dan sahlah perkataan Imam Nawawi pindah kata bukan malam 21, bukan malam 23. Adalah malam-malam yang lain, malam 25, malam 27, tapi yang banyak kalau ulama Syam berpegang kata malam Lailatul Qadar ialah malam 27. Itu yang banyak pakai oleh ulama-ulama di negeri Arab. Wasahha dan pula datanglah oleh hadis sahih. Atana wasahha dan telah sahihlah ia al-hadis. Hadis sahih tana. Man qama lailatal qadri imanan ay tasdiqan bi annaha haqqun wa ta'atun wahtisaban ay talaban ridallahi ta'ala wa sawabih ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis wasaha dan telah datang dan warid oleh hadis sahih gitu. Wasaha yakni telah warid dan datang oleh hadis sahih tanah. Man qama barang siapa yang bakit bangunlah iman Lailatul Qadri, betul dengan malam Lailatul Qadar. Misalnya malam tu kita bakit bangun kena dengan malam Lailatul Qadar. Misalnya malam 27 kita wasai pelik malam ni, angin lu ya. Pati Imam Nawawi masa dia budak-budak. Malam 27. Dia bangun, dia budak ke masa umur 7 tahun, dia bangun lama dia nampak cerah habis. Sebab tu bila dia imam besar ni, cerah habis umur dia nampak cerah cuaca lama jaga. Ya abi, ya abi, ya ummi. Aikiz ni, aikiz bangunlah olehmu ya abi, ya ummi. Dia nampak cahaya putih, cahaya bercahaya oleh rumah dia. Maka mak dia dan ayah dia pun sipai bangun. Tengok gapo ya Nawawi, hey Nawawi. Dia kata saat ni ayah nur, cahaya anwar fil bait. Yakni cahaya oleh rumah penuh. Yakni anwarun mamlu'atun. Cahaya yang memenuhkan rumah ayah dan ibu. Mana Nawawi tak ada nampak dia ni. Dia tak saning cahaya penuh lah rumah. Deh. Tu Imam Nawawi kita jumpa. Pas ni kata Imam Nawawi, nah Imam malam Lailatul Qadar bukan tentu dengan malam 21, malam 23. Nah, kami kata hadis man qama Lailatul Qadri ain imanan. Dia bakit bangun di waktu malam Lailatul Qadar, patut dia imanan. Dia beriman dengan Allah. Apa? Ai tasdiqan. Dia benar. Dia membenar kata malam ni ada sungguh. Malam ni benar sungguh. Benar kan nak? Bi annaha dengan bahawasanya Lailatul Qadri ni haqqun, benar ia. Ia pegang, ia beriman, ia percaya kata malam ni benar sungguh. Apabila seorang buat amal malam ni, Tuhan terima. Dan amalan ia tu serupa dengan 1000 bulan. Khairun min alfisah. Yakni lebih baik daripada 1000 bulan. Ia yakin lagu tu benar. Wa ta'atun. Dan dia ibadat ke Tuhan. Ia ta'at ke Tuhan. Wahtisaban. Dan dia mengira-ngira. Mengira ke mana? Ai talaban liridallahi ta'ala wa sawabih. Kerana ia duk tutup, ia cari keredaan Allah dan suka Allah dan puas hati Allah. Dia cari keredaan Tuhan. Wa sawabihi. Dan balasannya, balasan Allah. Malam ni satu ia yakin kata malam ni ada sungguh. Malam ni kalau taat Tuhan lebih sungguh. Lepas tu dia saat ni duk cari, duk tutup nak keredaan Allah pada malam ni. Dan balasan daripada Allah. Ghufira. Jawab man. Jawab man qama Lailatul Qadri. Setengah daripada hadis man qama Ramadan la imanan wahtisaban. Ni setengah dia tu man qama Lailatul Qadri dengan keadaan ia beriman dan dia yakin dan pula dia saat ni duk carikan tetangga redha Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Nascaya diampunkan bagi mantu bagi yang telah terdulu daripada dosanya. Dosa yang terlepas Tuhan ampun dengan sebab dia buat amal betul dengan Lailatul Qadar sekat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzu min fa' wa 'amalin la yarfa' wa la. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Walhamdulillah syaril fatih. A'udzubillahi bismillah. 35 nak ngapa insya-Allah. 35 tulis ni loh. Dah. Allahu akbar.